Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share. Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, berita bermula sebentar lagi. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, entah kenapa ada satu artikel dulu saya baca, Peguam Mahathir cuba untuk menasihatkan Mahathir supaya tidak membuat sebarang kenyataan untuk isu Pulau Batu Putih. Tapi baru kemarin Menteri Undang-Undang Azalina Osman Said mengumumkan keputusan yang pasti buat Mahathir bergagar lutut. Menteri Undang-Undang ini kata untuk siasatan RCI. Ini RCI bukan siasatan kaleng-kaleng ini. Ini adalah siasatan yang besar, siasatan yang rasmi. Malah siasatan ini siasatan diraja. Jadi beliau berkata, untuk sesiapa saja yang dipanggil untuk beri kenyataan, untuk direkodkan kenyataan, ini pasti akan ditangkap. Kalau tidak mau beri kenyataan, boleh ditangkap. Boleh ditangkap, termasuklah Mahathir. Jadi kali ini memang, kalau betul Mahathir tetap juga dengan pendirian tak mau, mana kata dia sedang cuba untuk lawan RCI ini kah? Itulah persoalannya. Jadi kalau memang dia cuba untuk tidak mau beri kenyataan, kenapa? Apa sebabnya? Kebetulan pula tanah di mana Pulau Batu Putih itu adalah di bawah jajahan Sultan Ibrahim. Sultan Ibrahim yang sudah jadi agung sekarang. Jadi kenalah Mahathir sekali sekarang ini. Kalau Mahathir kena tangkap kerana tak bagi kerjasama di dalam memberikan kenyataan, memang dia akan jadi Perdana Menteri kedua yang ditangkap. Yang ditangkap. Persoalannya yang paling besar, yang patut untuk dipersoalkan, kenapa dia tidak berani untuk beri kenyataan? Kalau dia buat perkara yang betul, berani kerana benar, takut apanya, beri je kenyataan. Kenapa dia gugurkan? Apa sebab dia gugurkan? Kalau ikut daripada apa yang disebut oleh Agung, perbincangan tidak dibuat. Kenapa perbincangan tidak dibuat sedangkan ini melibatkan kedaulatan negara? Pastilah, memanglah Sultan Ibrahim marah, murka, kerana ini melibatkan tanah jajahan baginda. Dan kenapa Mahathir tidak mau melibatkan baginda Sultan Ibrahim? Itulah dia punya persoalan-persoalan besar. Yang pastinya Mahathir bakal boleh kena tangkap kalau dia berkeras untuk tidak mau beri kenyataan. Kalau dia berkeras untuk ikut nasihat daripada peguam dia, tunggulah, silap-silap PDRM akan menerjah kediaman Mahathir. Kesian juga, sudahlah sakit sekarang Mahathir, nak keluar dari hospital. Belum keluar, agaknya belum keluar, sebab sampai sekarang ini
nampaknya belum ada berita tentang beliau. Sama ada dia keluar atau belum ada beritanya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kita haraplah Mahathir berani untuk tampil kalau dia betul. Kalau dia tidak tampil, ada something wrong somewhere, agak-agaknya lah. Agak-agaknya ada something wrong somewhere lah kalau dia tidak berani untuk tampil. Sebab hanya orang yang takut saja yang takut. Orang takut saja yang takut. Hanya orang salah saja yang takut. Orang tak salah dia tak takut. Okey. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Setelah Tengku Zafrul lama mendiamkan diri, tidak ada banyak cakap-cakap, akhirnya dia tampil dan memberikan satu kenyataan penjelasan yang pasti dinantikan rakyat dan mengejutkan ramai pihak. Akhirnya Tengku Zafrul menjawab netizen yang mempersoalkan tentang hasil pelaburan. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz membalas komen-komen netizen di media sosial yang mempersoalkan hasil perolehan susulan pengumuman pelaburan negara yang dibuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Khamis. Ujar Zafrul, ia bukan satu perkara mudah kerana banyak proses yang perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum negara dapat memperoleh keuntungan. Beliau berkata, ialah bila pelaburan itu lulus, bukan esok, dan dah boleh buka kilang. Inilah netizen pun tidak faham. Duk main hentam saja, tapi dia sendiri tak faham. Sudah dilulus, bukan hari ini lulus, besok buka kilang. Bukan begitu, ada proses lah. Jadi nak kena beli tanah, bina kilang, kemudian nak beli dan pasang peralatan kompleks lagi, katanya dalam hantaran di aplikasi X pada Isnin. Pada Khamis yang lalu, Datuk Seri Anwar mengumumkan Malaysia telah mencatat jumlah pelaburan diluluskan sebanyak berapa? 329.5 bilion pada satu tahun saja, 2023, iaitu paling tinggi dalam sejarah, 23% lebih tinggi berbanding 2022, dan ini paling tinggi dalam sejarah negara Malaysia. Menurut beliau, daripada jumlah tersebut, pelaburan asing adalah merupakan penyumbang utama sebanyak 57.2% berbanding domestik. Ujarnya, landscape pelaburan negara yang memperlihatkan prestasi amat memberangsangkan itu mencerminkan pemulihan dan kebangkitan semula ekonomi negara Malaysia sepanjang lebih setahun pentadbiran kerajaan Madani. Itulah jawapan paling padu. Saya setuju dengan jawapan ini. Netizen kadang-kadang netizen kadang-kadang ni dia terlalu excited, terlalu emosi, terlalu nak hentam saja, tidak pun fikir apa yang dia mau cakap, sampai dia hanya dia hanya nak hentam sajalah. Inilah maksud dia persoalkan umum pelaburan bilion-bilion, tapi tak nampak apa-apa pun. Dia kata nak nampak apanya, hari ini baru lulus, belum buat lagi, sabarlah, ada proses. Jadi bukan perkara mudah, kerana banyak proses yang perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum negara dapat keuntungan. Takkanlah tanam durian hari ini besok ambil dia punya buah. Tidaklah begitu, perlu 5 tahun juga, 6 tahun, 5 tahun, 3-4 tahun gitulah. Sama apa-apa pun di dunia ini, bukan hari ini kita buat besok jadi hasil dapat, tidak. Jadi sabar, jangan hentam kromos, jangan nanti kena sendiri, memalukan diri sendiri. Dan nanti suara rakyat bergema di channel ini. Bye.